Dedikasi. Sejak beberapa dekad yang lalu, umat Islam meniti kehidupan secara berpecah belah dan porak-poranda. Pemikiran mereka yang dihasut kecelaruan dalam fatwa dan politik, keruntuhan sosial serta kepincangan terhadap asas fitrah menjadi natijah terbentuknya tamadun yang belum pernah kita saksikan dalam lipatan sejarah. Sehubungan dengan itu, para ulama selaku pewaris para nabi berperanan menyebarkan dakwah dan menyampaikan risalah serta menjadi suri teladan dalam menggalas amanah bagi mendidik masyarakat dengan penerangan syariah, juga pendedahan terhadap konsep Rabbani. Dengan besar hatinya, kitab Fiqh Al-Mizan ini saya anugerahkan kepada para pembaca yang dikasihi untuk mengawal neraca ijtihad dan fatwa seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau kekacauan, mereka terus menghebahkannya. Padahal sekiranya mereka merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, iaitu golongan yang berkuasa dalam kalangan mereka, sudah pastilah hal itu dapat diketahui oleh mereka yang benar-benar layak mengambil keputusan tentang perkara tersebut. Dan jika bukan kerana limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala dan belas kasihannya kepada kalian, tentulah kalian sudah terbabas menurut godaan syaitan, kecuali sebilangan kecil, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 83. Dewasa ini, umat manusia khususnya yang ta'assub di fahaman parti politik dan gerakan Islam tegar menegakkan kebenaran pihak masing-masing, sehingga kan ada yang sanggup menyerang dan merusuh antara satu sama lain. Sementara itu, sebahagiannya lagi hanya tunduk akur kepada pemerintahan kepimpinan zalim seperti kerbau dicucuk hidung. Dalam situasi ini, pihak musuhlah paling beruntung kerana institusi dalaman yang rapuh akibat kehuru-haraan yang melanda. Mudah-mudahan melalui pengetahuan yang dibekalkan dalam kitab ini berupaya melahirkan umat yang mana mizannya dapat direalisasikan dengan pemikiran yang bernas lagi mendalam serta kefahaman yang sahih, ditambah dengan nilai keadilan, kasih sayang, perpaduan dan saling menghormati bagi melayakkan umat kini mendapat gelaran syahadah kesaksian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Artinya, kalian, yakni wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah seluruh umat manusia, kerana kalian disuruh berbuat segala kebaikan dan ditegah daripada berbuat kemungkaran, buruk ataupun yang keji, serta kalian pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani itu, beriman sebagaimana semestinya, tentulah iman itu menjadi lebih baik bagi mereka.
Tetapi dalam kalangan mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka pula orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-110. Saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada almarhum ayah saya kerana menamatkan pendidikan saya di sekolah rasmi, pengajian rasmi agar saya tidak dipengaruhi oleh fahaman sosialis yang sedang tersebar dengan meluasnya pada ketika itu. Demi kecintaan terhadap agama Islam dan ilmu syariah, ucapan penghargaan juga buat ibu tersayang yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, menghafaz Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu syariah. Selain itu, jutaan terima kasih juga buat bapa saudara saya, Syekh Najmuddin bin Syekh Ali bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Abdul Rahman Al-Qarahdari atas keprihatinan beliau dalam menyampaikan ilmu-ilmu asas kepada saya. Juga kepada bapa saudara saya daripada sebelah ibu, Syekh Mustafa bin Syekh Muhammad Najib bin Syekh Abdul Latif bin Syekh Al-Hasan Al-Qarahdari, terima kasih saya ucapkan kerana telah membukakan saya ufuk istimbat dan tarjih. Seterusnya, buat semua guru yang telah banyak menitipkan ilmu kepada saya, kepada keluarga yang saya kasihi. Mereka lah tunjang di sebalik kejayaan saya kini. Terima kasih juga buat seluruh warga kerja bahagian pengeluaran yang bertungkus lumus dalam usaha menjayakan penerbitan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka semua dengan sebaik-baik balasan. Prolog, perkenalan awal ataupun konsep awal kepada karya Fiqhul Mizan ini. Sebahagian dasar Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Inna Allaha qawiyyun aziz. Ayat yang ke-25, Surah Al-Hadid. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, serta kami telah menurunkan kitab suci bersama-sama mereka dan keterangan yang menjadi mizan atau neraca keadilan supaya manusia dapat memacu kesaksamaan, dan kami telah menciptakan besi yang mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka seharian, dan supaya ternyata pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang memanfaatkan kekuatan yang handal itu bagi menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Daripada ayat suci ini dapat kita fahami bahawa rukun asas sesebuah ketamadunan serta syarat merealisasikannya ada 8 perkara, iaitu wujudnya pertama umat yang beriman dengan penuh yakin bil bayyinati, artinya dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas dan nyata. Kedua, kitab-kitab dasar yang menjadi pegangan umat, wa anzalna ma'ahumul kitab, serta kami telah menurunkan kitab suci bersama-sama mereka. Ketiga,
mizan yang jitu dan hak yang benar, kepada tasawur gambaran serta kewajipan dan ketepatan dalam mempraktikkan dasar Al-Quran berlandaskan pelbagai mizannya yang khusus bagi setiap perkara untuk mengelakkan pecah belah dalam kalangan kumpulan agama. Wal mizan, dan keterangan yang menjadi mizan atau neraca keadilan. Keempat, keadilan yang komprehensif menurut Al-Quran dan Al-Mizan. Liyaquman nasu bil qist. Artinya, supaya manusia dapat memacu kesaksamaan keadilan. Kelima, kekukuhan aset, ketenteraan dan perindustrian sebagai medium penyumbang kepada kegemilangan agama. وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, dan kami telah menciptakan besi yang mengandungi kekuatan yang handal, yang kuat, yang hebat. Keenam, perkembangan ilmu dan teknologi yang memberikan manfaat kepada manusia sejagat. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, artinya serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang sedemikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketujuh, pengaruh syariat yang mampu menyeru kebenaran dan menghalang kezaliman serta melaksanakan tuntutan Al-Quran dan Al-Mizan. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, artinya dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang memanfaatkan kekuatan hebat itu bagi menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-Rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Yang ke-8, pegangan akidah yang kuat, kehormatan dan keimanan yang menyatukan ummah serta akhlak yang mampu mencegah kezaliman melalui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, artinya padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Allah jualah yang menurunkan Alkitab dan Al-Mizan dengan kehendaknya. Tidaklah ada sesuatu yang membuatkan kamu mengetahui bahawa kiamat itu amat hampir. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Dan bumi kami hamparkan dan letakkan gunung-gunung di dalamnya serta kami tumbuhkan setiap sesuatu yang seimbang di dalamnya. Al-Hijr ayat yang ke-19. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Dan langit dijadikannya bumbung yang tinggi serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan mizan ataupun neraca keadilan supaya kalian tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan, dan betulkanlah cara penimbangan itu dengan adil serta janganlah kalian mengurangi barang yang ditimbang. Surah Ar-Rahman ayat ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala berikut menerangkan bahawa kewajipan umat manusia dalam mengkaji Al-Quran dengan kajian yang komprehensif dan tidak mengasing-asingkan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh golongan penentang dan munafik. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin,
golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai terpisah-pisah, beriman sebahagiannya dan kufur dengan sebahagiannya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-91, bahawasanya mereka yang memisah-misahkan ayat dan memilih apa yang dikehendaki oleh mereka serta meninggalkannya yang lain, sedangkan kitab Allah Subhanahu wa taala merangkumi segala penjelasan yang sebahagiannya menafsirkan sebahagian yang lain, yang demikian bertepatan dengan mizan yang benar dan fiqh yang mendalam. Sebagaimana kata Ru'bah, bahawa agama Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah perkara yang terpisah-pisah. Firman Allah Subhanahu wa taala berikut menerangkan bahawa agama ini menghimpunkan seluruh dasar kebaikan supaya ummah tidak berpecah belah kerananya. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah telah mensyariatkan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu serta yang kami turunkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam untuk kamu daripada agama ini, agar kamu menyempurnakan pelaksanaan agama kamu dan janganlah kamu berpecah belah kerananya. Surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Hal ini menunjukkan bahawa ikhtilaf pada perkara dasar agama membawa kepada keruntuhan agama dan tersia-sianya objektif utama dalam beragama. Rujuk Jami'ul Bayan oleh At-Tabari. Dalil daripada sunnah nabawiyah. Pertama, annahu lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabata yatanazaruna fil qadar wa rajulun yaqul alam yaqulillahu kadha faka'annama fuqi'a fi wajhihi habbur rumman faqal أبهذا أمرتم إنما أهلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوا وما نهيتم عنه فاجتنبوه. Bahawasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat berbahas tentang perkara qada dan qadar, ada seorang lelaki menyatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman begini? Kemudian seorang lagi pula berkata, bukankah Allah berfirman begitu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kalian diperintahkan dengan perkara sebegini? Hanya saja golongan sebelum kamu dibinasakan dengan perkara ini, iaitu perbalahan. Mereka saling berbalas hujah tentang kitabullah antara satu sama lain, sedangkan kitabullah itu diturunkan untuk sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain, malah bukan untuk sebahagiannya mendustakan bahagian yang lain. Lihatlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, maka laksanakanlah. Apa yang dilarang bagimu, maka jauhilah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnad beliau. Kata Syekh Ahmad Syakir, isnadnya sahih. Manakala Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menghukumkan hadis ini ialah hadis hasan dalam Mishkatu Al-Masabih.
Abu Darda meriwayatkan bahawa dan dibenarkan oleh Ubadah bin As-Samit, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. Kami dahulunya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendongakkan pandangannya ke langit. Kemudian berkata, inilah ketika ilmu ditarik daripada manusia sehingga mereka tidak mampu mengambil daripadanya walaupun sedikit. Lalu Ziyad bin Labid al-Ansari berkata, bagaimanakah ilmu itu boleh ditarik daripada kita sedangkan kita telah mempelajari Al-Quran? Demi Allah, pasti akan kami bacakan Al-Quran dan mengajarkannya kepada para isteri dan anak-anak kami. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertuah sungguh ibumu wahai Ziyad, sesungguhnya aku membilangkan kamu termasuk dalam kalangan fuqaha penduduk Madinah. Ini kan Taurat dan Injil berada pada kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu apa yang memberikan manfaat kepada mereka tanpa disertai keilmuan tentangnya? Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya keteguhan ilmu yang terbina berasaskan mizan yang jitu bagi mencapai kefahaman yang benar lagi mendalam tentang Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci. Sebahagian daripada kalimah tayyibah, kata As-Suyuti, wa ahsanu ibaratin ra'aituha fi hadha al-ma'na qawla hujjatil Islamil Ghazali maqasidu syar'i قبلة المجتهدين من توجه إلى جهة منها أصاب. وقال أيضا إن كل مجتهد في الفروع مصيب وتفاوت المذاهب تفاوت راجح وأرجح وفاضل وأفضل لا تفاوت خطأ وصواب. فليس في الاجتهاد ما يحكم بخطئه إلا ما تبين مخالفته للنص الصريح والإجماع بحيث ينقض حكم الحاكم به. Artinya, antara perumpamaan terindah yang pernah saya lihat berkaitan makna perkara ini ialah kata-kata Hujjatul Islam Al-Ghazali. Maqasid syarak ialah kiblatnya para mujtahid. Barang siapa yang menghadap ke salah satu arah daripadanya, nescaya dia berhasil mendapat kebenaran. Tambahnya lagi, sesungguhnya setiap mujtahid dalam perkara cabang agama adalah bertepatan dengan kebenaran. Cumanya, perbezaan antara pelbagai mazhab merupakan perbezaan pandangan yang kuat dengan pandangan yang lebih kuat, yang baik dengan yang lebih baik, bukanlah perbezaan antara salah dan benar. Maka dalam perkara ijtihad tidaklah dihukumkan sebagai salah, melainkan sesuatu yang jelas menyalahi nas yang terang dan ijma'
kerana ketetapan pemerintahan tertolak dengan sebab tersebut. Kalimah yang indah ini terbina atas fiqhul mizan, iaitu membezakan mizan ijtihad dengan mizan qat'i yang disabitkan dan diijma'kan. Perkara pertama, iaitu ijtihad terbina atas perkara yang kuat dan yang lebih kuat dalilnya, serta yang baik dan yang lebih baik dalilnya. Maka ia tidak boleh diputuskan semata-mata sebagai satu kebenaran. Adapun yang kedua, iaitu qat'i pula, berlandaskan kebenaran yang tetap dan tidak boleh disanggah. Maka penyelewengan daripadanya merupakan suatu kesesatan.